Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita bersama dengan orang-orang yang hebat dan juga para penonton yang turut hadir bersama kita pada hari ini. Antara orang hebat itu ialah Profesor Artika, Datuk Dr. Kuratul, Dr. Hani dan Profesor Arfa. Apa khabar Profesor? Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan mengupas tentang diskriminasi terhadap golongan kurang upaya, terutamanya dalam sektor pekerjaan. Jadi, seperti yang kita tahu, golongan OKU ini adalah golongan yang unik dan istimewa. Mereka juga ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Seperti kita lihat berlakunya diskriminasi terhadap golongan tersebut, iaitu dalam sektor pekerjaan. Jadi saya nak bertanya dengan panel kita yang pertama, iaitu Profesor Artika, apa pandangan anda tentang golongan ini? Terima kasih pengacara. Okey, mengenai isu ini, seperti yang kita lihat berlakunya diskriminasi di tempat kerja terhadap golongan OKU. Hal ini sedemikian kerana semua sektor perkhidmatan berfikiran golongan tersebut tidak mampu untuk melakukan kerja. Contohnya sukar untuk berinteraksi untuk menyampaikan maklumat kepada mereka dan tugasan yang diberikan juga tidak dapat disiapkan dalam tempoh masa yang diberikan. Seperti yang kita boleh kaitkan dengan falsafah idealisme, iaitu mereka berfikir logik tentang kekurangan dalam diri mereka menjadi sebab dan alasan mereka tidak dibenarkan bekerja. Oleh itu, pihak kerajaan ataupun sektor perkhidmatan perlu menyediakan satu program khas kepada golongan tersebut agar dapat membuka peluang kepada mereka dalam mencari pendapatan. Ya, saya setuju dengan pendapat anda, Profesor Artika. Dalam konteks diskriminasi golongan OKU di tempat kerja, isu ini terjadi apabila ada berlakunya tanggapan yang negatif dan kurang percaya terhadap mereka. Apabila melihat daripada segi fizikal golongan OKU, daripada falsafah realisme, sememangnya golongan ini mempunyai kekurangan dalam melakukan sebarang tugas dengan baik. Namun begitu, terdapat juga segelintir golongan OKU ini yang mempunyai kemahiran dalam melukis, walaupun mempunyai kecacatan pada bahagian tangan mereka. Oleh itu, diskriminasi terhadap golongan OKU di tempat kerja ini perlu dititik beratkan agar golongan tersebut tidak dipandang rendah kerana atas kekurangan panca indera mereka. Ya, seloknya kita perbetulkan perspektif kita mengenai mereka ya. Jadi pada pandangan Dr. Hani pula, apa pandangan anda? Diskriminasi yang berlaku pada golongan OKU adalah mereka tidak diperlakukan secara adil dalam pengambilan sektor pekerjaan. Pihak majikan perlu melihat perkara yang boleh dilakukan oleh golongan OKU dan bukannya menilai mereka dari segi kekurangan mereka semata-mata. Cara menyelesaikan masalah diskriminasi terhadap golongan OKU dalam sektor pekerjaan dapat dibantu dengan aliran falsafah pragmatisme. Cara mengatasi diskriminasi ke atas golongan OKU dalam sektor pekerjaan adalah dengan menyediakan sektor pekerjaan yang khas untuk golongan OKU, iaitu jawatan tersebut terbuka untuk golongan OKU ataupun khusus dengan kelayakan golongan OKU tersebut. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat perlulah peka dalam perkara yang melibatkan hak-hak golongan OKU sekaligus menegakkan kesaksamaan golongan OKU. Dengan adanya peluang pekerjaan kepada golongan OKU, mereka tidak akan tertindas dalam menceburi alam pekerjaan. Tambahan pula, graduan OKU juga berpeluang mendapat pekerjaan tanpa adanya diskriminasi yang berlaku. Ya, apa yang saya dapat katakan, kita perlu memberi peluang pekerjaan kepada golongan tersebut seperti pendapat falsafah eksistensialisme yang mementingkan pengalaman dan tanggungjawab dalam kehidupan. Tapi berbeza dengan golongan OKU, hak mereka sering diabaikan dan mereka tidak diberi peluang untuk mencari kehidupannya. Dan ya, berlaku diskriminasi kepada golongan OKU dalam sektor pekerjaan. Mereka tidak diambil atau diberi peluang bekerja kerana berpendapat bahawa mereka tidak mempunyai pengalaman dalam menguruskan sesuatu pekerjaan. Mereka juga berpendapat golongan tersebut tidak dapat menjalankan tanggungjawab dengan sempurna.
kerana memiliki kekurangan dalam diri mereka. Seharusnya mereka juga layak untuk diberi peluang untuk mendapatkan pengalaman baharu. Itulah pendapat saya. Baiklah, terima kasih kepada semua panel kerana memberi pendapat yang cukup padat dan menjawab pertanyaan yang diajukan sebentar tadi. Jadi dapat disimpulkan bahawa diskriminasi terhadap golongan kurang upaya hendaklah dibendung. Setiap individu juga hendaklah diberikan peluang untuk menunjukkan bakat masing-masing tanpa mengira kekurangan yang mereka miliki. Jadi manusia juga mempunyai kelebihannya itu sendiri dan dengan kerjasama kita akan saling melengkapi. Oleh itu, prestasi organisasi akan menjadi lebih baik dengan kerjasama, iaitu dapat berganding bahu dalam mencapai visi dan misi syarikat. Sebelum kita mengakhiri sesi soal jawab kita pada hari ini, kita bukakan soalan kepada penonton. Mungkin seorang nak bertanya kepada panel. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati. Saya nak mengajukan soalan kepada Dr. Hani. Okey doktor, seperti yang kita tahu, diskriminasi terhadap golongan OKU di tempat kerja memang tak sepatutnya berlaku. Tapi ada juga sebilangan majikan yang tidak menerima golongan ini untuk bekerja. Dengar saja perkataan OKU, mereka terus dipinggirkan tanpa memikirkan keupayaan lain yang mereka ada. Ini boleh dikaitkan dengan pemikiran falsafah iaitu empirisme yang bermaksud pemikiran yang mengatakan bahawa akal itu tidak wujud, bahkan yang wujud hanyalah deria semata-mata. Jadi dalam isu ini mereka hanya mendengar tanpa selidik. Jadi soalannya Dr. Hani, bagaimanakah atasi masalah ini dari terus berlaku terutamanya dalam kalangan majikan? Terima kasih doktor. Okey, baik. Terima kasih saudari Nur Izzati di atas soalan tersebut. Menjawab persoalan tersebut, di sini saya ingin membuat pendekatan yang berhubung dengan kemanusiaan seperti prinsip kerja sosial. Antaranya ialah sikap penerimaan, sikap tidak menghukum dan individualisasi. Sikap penerimaan ialah sebagai majikan, kita perlu menerima seseorang itu seadanya kerana mereka mempunyai maruah dan harga diri. Seterusnya, sikap tidak menghukum pula. Sebagai majikan, kita tidak boleh membuat keputusan terhadap masalah seseorang. Contohnya, melabel seseorang dengan keadaan fizikal yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan yang terakhir, individualisasi. Setiap manusia mempunyai nilai hidup dan norma-norma tertentu, iaitu mengikut persekitaran kerana setiap manusia adalah unik dan mempunyai keistimewaan tersendiri. Bukan hanya sekadar mendengar dan memandang rupa, malah menerima mereka dengan seadanya. Jadi itulah antara penyelesaian di atas permasalahan yang saudari katakan tadi. Terima kasih di atas pertanyaan saudari tadi dan juga jawapan yang diberikan oleh Dr. Hani. Terima kasih. Dan saya kira itu sahaja sesi temu bual kita pada hari ini. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.